Tutup apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kenyataan, situlah. Kenyataan terbahagi perkara yang ada dan yang sungguh. Ini nak bagi pula. Ada dengan sungguh tu pula tu, masing-masingnya terbahagi dua pula. Nah, ada bahasa qadim dan hadis. Ada hak bahasa sungguh yang qadim lagi hadis. Jadi ada sungguh lagi ada tu tercabar dua. Qadim, benda yang qadim, yang ni zat Allah Ta'ala lah, dan sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada yang ada sungguh lagi ada. Satu laginya hadis, makhluk ni pun ada yang sungguh lagi ada. Kemudian sungguh tu pula ada hak qadim, ada hak hadis ke? Mana sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada hak sungguh saja, tak naik sampai tahap ada. Dan hadis, satu lagi terbahagi pula hadis. Hadis tu pun ada hak sungguh saja, tak naik sampai tahap ada. Baik. Kita tengok dia kata mana terbahagi dua-dua bangsa ini. Terbahagi ada dan sungguh ni. Tu dua-dua bangsa ni kena kepada ada dan sungguh ini. Di sisi perkataan, yakni di sisi pendapat yang kuat, di sisi pendapat yang rajih itu. Di sisi qaul yang rajih itu, di sisi perkataan yang kuat, mana di sisi qaul yang rajih, terbahagi berapa ni? Ada dengan sungguh ni terbahagi berapa? Dua bahagi jua. Dua bahagi sahaja, jua dengan makna sahaja. Iaitu dua bahagi itu qadim yang sedia, yakni zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat Allah Ta'ala lah, dan hadis yang baru. Hadis tu memanglah yang barulah, ini kita lah makhluk ni. Jadi nak cerita katanya benda hak ada ni terbahagi dua. Ada hak qadim, ada hak hadis. Benda hak sungguh ni pun terbahagi dua juga. Ada hak qadim, ada hak hadis. Tu nak cerita gitu ya. Tu. Jadi kalau kita boleh buat, orang panggil rajahnya jadi ginilah. Awak ada cabar dua qadim dan hadis, sungguh cabar dua qadim dan hadis. Gitu. Kata setengah mereka itu, yakni ulama usuluddin. Tu kata setengah. Ini isyarat pendapat yang marjuh lah ni. Kerana muqabil bagi perkataan yang kuat, yakni qaul yang rajih. Kata setengah mereka itu ulama usuluddin kepada ni atah pada kata kepada dua bahagi tadi, yakni terbahagi dua bangsa ini, yakni terbahagi ada dengan sungguh tu pula di sisi setengah mereka itu ulama usuluddin kepada tiga bahagi. Tu mana iaitu tiga bahagi itu ditambahkan azali.
Ini di atas perjalanan satu pendapat ulama, azali dengan qadim tu dia tidak muradif. Nah, hak tadi ulama yang mengatakan tiap-tiap daripada ada dan sungguh tu terbahagi dua, qadim dan hadis. Ini menjalani di atas pendapat qadim dan azali itu ialah taraduf. Nah, taraduf artinya muradif lah. Mana qadim ialah azali, azali ialah qadim. Itu maksud. Mana cabut ni? Jadi di sisi setengah ulama usuluddin, dia membezakan di antara qadim dan azali. Dia membezakan di antara qadim dan azali. Jadi azali ni umum. Umum ke mana? Tiap-tiap benda hak tidak ada permulaan bagi ada, sama ada sungguh atau ada diri benda tu, azali dia panggil. Tapi kalau qadim ni tiap-tiap benda yang tidak ada permulaan bagi ada, lagi pula ada benda tu, itu hanya dipanggil qadim. Itu di atas setengah pendapat ulama usuluddin. Jadi azali itu lebih umum lah. Jadi kalau di sisi pendapat yang marjuh ni, sifat yang subutiyah saja, seumpama wujud, kida, bakok, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah ada, itu boleh dipanggil azali, tapi tidak boleh dipanggil qadim. Kenapa? Karena tidak ada benda. Tidak ada di benda tu, hanya sungguh saja. Tapi kalau kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam dan zat Allah Ta'ala, itu boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Gitu. Karena di sisi setengah pendapat ulama usuluddin, azali dengan qadim itu dibezakan. Lagu mana? Itu azali itu tiap-tiap benda yang tidak ada permulaan bagi ada. Sekalipun benda tu sungguh saja, tak ada diri benda tu, dipanggil azali. Atau ada diri benda tu, dipanggil azali. Boleh panggil azali. Tapi kalau qadim ni tiap-tiap benda yang tidak ada permulaan bagi ada juga, tapi ada diri benda tu, itu dipanggil qadim. Itu pendapat yang marjuh lah. Membezakan di antara qadim dengan azali. Tapi qaul yang rajahnya, qadim ialah azali, azali ialah qadim. Gitu. Kenyataannya, ini huraian dia lah, adalah dua-dua bangsa ini. Mana? Ada dan sungguh tu. Itu mana dua-dua bangsa ini itu ada dan sungguh tu, seolah rumah ibu, seolah-olah je, bukan ada rumah sungguh, bukan ada dengan sungguh tu ialah sebuah rumah, bukan. Seolah-olah rumah ibu. Anak koci bagi kita nak fahamnya, dalam ilmu ni kena faham juga orang panggil, tiap-tiap benda tu ada sungguh saja, tak naik sampai tahap ada sungguh lagi ada. Gitu. Jadi ada dan sungguh ni seolah-olahnya serupa dengan anak koci ibu. Tu rumah ibu. Maka bolehlah ditambahkan serambi sebelah itu. Serambi, bila rumah gak ada serambi. Serambi, tahu serambi? Tak tahu serambi? Beranda. Tahu beranda? Tak tahu juga. Berapa kamu tahunya? Serambi tak tahu, beranda tak tahu. Jadi bila wak misal kata contohnya seolah-olah rumah wak besar tu kan, rumah ibu, maka bolehlah nak tambah serambi sebelah tu dan sebelah ni, mana serambi sebelah ni. Maka tidak boleh dibuat serambi sekiranya jika tidak ada rumah ibu itu. Baik tak? Kalau tak ada dan sungguh ni, tak boleh nak buat serambi. Kena cerak dulu benda tu sungguh ke ada ke. Itu. Benda tu ada lagi sungguh ke, sungguh lagi ada ke, atau sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Dia kena cerak, orang panggil benda tu sungguh saja tak naik sampai tahap ada,
atau sungguh lagi ada. Jadi ada dan sungguh ni seolah-olahnya ibu. Nah, nak cabai situ cabai sini kena ada reti dulu ibu dia tu. Itu yang nak ayat situ gitu ya. Nah dah. Sebab tu saya buat gitu tu. Masa ngaji mula buat ada dan sungguh tu lah atas kali. Lepas tu cabai koding hadis. Ni serambi lah orang panggil. Nah, nak reti. Maksudnya aku mu tak faham duduk kiah dengan rumah dengan serambi ni. Dengan beranda berapa. Maksudnya adalah kedua-dua bangsa ini ada dan sungguh ni sekiranya kalau yang tidak ada mula baginya. Kalau orang panggil benda ada dan benda sungguh tu tak ada permulaan bagi ada dan sungguh dia. Macam awak ni. Awak ada tak? Awak ada tak? Ada tak asing awak ni sekarang ada tak? Ada awak ni ada permulaan tak? Ada awak ni ada permulaan ke tidak? Kau tak ada permulaan? Mana awak ni coding? Macam tu hai gitu. Tak ada mampak nak lahirkan awak ada? Awak tak ada? Memang awak coding awak tu hai? Ya. Awak tu hai? Ada tu? Awak ni ada permulaan tak bagi ada? Ada tu. Ada permulaan tak bagi ada awak ni asling? Mu tengok apa ke ya? Ada permulaan tak bagi ada awak ni? Ada? Sungguh? Ada permulaan tak bagi ada awak tu Afiq? Ada? Lahir bila? 20 bulan 3. Tahun berapa? Banyak 20 bulan 3 ni. Tiap-tiap tahun ada 20 bulan 3. 2007. Jadi sebelum 2007 ada tak awak? Tak ada. Nah, jadi hak jenis awak ni ada permulaan bagi ada kan tak? Sekiranya kalau yang tidak ada mula baginya, bagi benda hak ada dan sungguh tadi. Tak ada permulaan. Ya sungguh sedia kala. Ada sedia kala. Tak ada permulaan bagi ada dan sungguh dia tu. Maka ianya qading dan azali. Di sisi qaul yang kuat, di sisi pendapat ulama yang rajih. Ya, lagu mana ulama yang rajih? Yang berkata, yang berkata mereka itu ulama yang rajih dengan bersatu keduanya, yakni muradif, sama makna sahaja qadim dan azali. Boleh buat cabai tu, tak? Jadi ada dan sungguh ni kalau yang tidak ada permulaan bagi ada, maka dipanggil qadim atau azali. Qadim dan azali hak tulah di sisi pendapat ulama yang rajih. Tu. Tapi muqabil bagi qaul yang rajih, yakni marjuhnya qadim dan azali itu ada umum khusus. Nah, mana azali lebih umum daripada qadim? Karena azali itu tiap-tiap benda tidak ada permulaan bagi ada, sama ada benda tu ada diri ke atau sungguh saja tak naik sampai tahap ada, maka dipanggil azali. Ada pun benda qadim ni tiap-tiap benda hak tidak ada permulaan bagi ada tapi ada diri benda tersebut dipanggil qadim. Itu khusus ke tu? Itu qaul yang marjuh lah. Kita ambil qaul yang rajih. Mana qadim dan azali hak tulah. Jadi ada Allah boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Sedia Allah boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Kekal Allah boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Di sisi ulama yang rajih. Adapun di sisi qaul yang marjuh, wujud kidam baqa' mukhalafah yang min nafsi wahdaniyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu hanya boleh dipanggil azali, tidak boleh dipanggil qadim. Adapun zat Allah Ta'ala, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam boleh dipanggil qadim, boleh dipanggil azali. Itu. Adapun di sisi muqabilnya, muqabil ni hak lawan bagi rajih. Itu mana muqabil? Mana muqabil qaul rajih ialah marjuh. Gitu. Muqabil qaul yang sahih ialah qaul yang dhaif. Muqabil qaul yang asah ialah qaul yang sahih. Itu kenapa gitu. Adapun di sisi ulama yang marjuh, itu maksudnya. Adapun di sisi muqabilnya, muqabil qaul yang kuat yang rajih, itu qaul yang marjuh. Qadim itu
Qadim itu mau perkara yang ada dirinya, nya perkara jua. Nah, Qadim itu nak ke benda hak sungguh lagi ada. Yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Itu. Dan azali itu di sisi qaul yang marjuh ni dibenarkan keduanya. Tu dibenarkan keduanya apa? Mana bada pada kata keduanya? Yang ada atau yang sungguh? Tu. Itu bada pada kata domainnya, pada kata keduanya. Gapo keduanya? Yang ada atau yang sungguh? Itu azali. Sama ada benda tu sungguh lagi ada atau sungguh saja tak naik sampai tahap ada, yang tidak ada mula baginya bagi ada dan sungguh, maka boleh dipanggil azali. Jadi di sisi muqabil qaul yang rajih iaitu qaul yang marjuh ni, azali itu lebih umum daripada yang qadim. Qadim lebih akhas, lebih khusus daripada azali. Tu artinya tiap-tiap qadim pasti azali. Gitu deh. Tiap-tiap qadim pasti azali. Tapi tiap-tiap azali itu belum tentu qadim. Tu di sisi ulama marjuh yang ada umur khusus itu. Tiap-tiap yang qadim pasti azali. Mana? Zat Allah qadim. Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam qadim. Maka boleh panggil azali? Boleh. Kenapa? Kerana zat Allah sungguh lagi ada, sifat-sifat ma'ani Allah sungguh lagi ada. Tapi tak semestinya benda azali itu qadim. Mana? Seperti ada wujud, kidam, bakok, mukhalafah, qiyamu binafsi, wadaniyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sungguh tak? Sungguh. Ada tak orang panggil wujud kidam, bakok tu? Tak ada. Kalau gitu azali saja tak boleh nak panggil qadim. Jadi tiap-tiap benda qadim pasti azali, tiap-tiap benda azali belum tentu qadim. Itu di sisi ulama yang marjuh. Tapi qaul yang rajihnya qadim ialah azali, azali ialah qadim. Alhamdulillah. Taradduf dia panggil, muradif. Kemudian kedua-dua bangsa itu, mana? Kedua-dua bangsa ada dan sungguh. Duduk bahas ada dan sungguh ni. Kemudian kedua-dua bangsa itu, yakni ada dan sungguh tu. Benda sungguh lagi ada dan sungguh saja tak naik sampai tahap ada itu, sekiranya pula kalau ada mula baginya bagi kedua-dua bangsa tadi tu. Macam kita semua ni ada mula tak? Ada mula. Jadi di diri kita ni ada hak sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Ada hak sungguh lagi ada. Macam zat kita. Sungguh tak? Ada tak zat kita? Ada. Ada. Zat kita ni orang panggil benda ada atau sungguh lagi ada. Tinggi pendek kita sungguh tak? Sungguh. Ada tak tinggi pendek ke? Tak ada. Jadi di kita ni pun ada benda sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Ada benda sungguh lagi ada. Jadi dua bangsa tak ada lah ke di kita pun. Sungguh ada pun sabit. Sungguh pun sabit. Kita kata gitu. Nama sungguh ada pula. Apa ni dah aku ni. Sungguh pun sabit, ada pun sabit. Sekiranya kalau sungguh lagi ada tu ada mula baginya bagi dua-dua bangsa tadi tu sungguh ngada tu, maka ianya apa? Sungguh dan ada tu atas kedua-dua bangsa, yakni sungguh dan ada dan sungguh tu hadisun. Apa hadisun yang baru? Hadis yang baru. Hadis lagi baru lagi. Hadis tu bahasa Arab, yang baru tu bahasa Melayu, faham tak? Tu hadisun apa yang baru. Jadi awak boleh buat cabai, buat serambi selagi. Mana? Tengok, serambi selagi. Serambi bagi ada ni ada hadis, serambi bagi sungguh ni ada hadis juga. Gitu. Maka pecah dua bahagi pula. Pecah dua bahagi lah.
Nah, pecah dua bahagi pula. Nah, itu ni. Kalau perkara yang ada dirinya di perkara, maka yang baru yang hakiki. Pecah dua pula. Baru tu ada baru hakiki. Mana? Hak ada di benda tu. Sungguh lagi ada. Orang panggil baru hakiki. Hadis hakiki dia panggil. Hadisun hakikiyun. Baru sungguh-sungguh. Nah. Macam meja. Sungguh lagi ada. Nah. Jadi orang panggil meja ni hadis hakiki ni. Kenapa? Ada di meja ni. Kalau yang sungguh jua, yang sungguh saja. Mana? Petak meja ni sungguh je. Ada tak petak meja? Ada petak meja? Awak tengok nampak tak petak? Nampak petak ni? Duk mana petak kalau nampak? Tunjuk duk mana petak. Boleh tunjuk tak petak mana? Ni kata, ni meja. Mana diri petak? Ada tak? Tak ada. Kalau gitu tak ada. Tak boleh nak reti. Reti. Orang panggil apa? Sungguh. Kalau benda baru hak pesel sungguh saja, cabai pula selaginya, maka yang baru majaziyun. Hadithun majaziyun. Dah. Baru secara penyamai, secara majaz. Iya ni. Baik. Habis itu perkara yang ada lagi kodim itu, perkara yang ada mana sungguh lagi ada. Perkara yang ada ini perkara yang sungguh lagi ada lagi perkara yang ada yang ini perkara yang sungguh lagi ada. Lagi pula qadim itu, lagi pula tak ada mula bagi ada tu. Ada dia tu tak ada permulaan bagi ada itu mana qadim? Ialah kena ke berapa? Zat Allah Ta'ala dan segala sifat ma'ani baginya bagi Allah jua saja. Jangan duk fikir benda lain dah. Tak ada dah. Jadi kena kepada benda yang sungguh lagi ada, lagi pula benda tu tak ada permulaan bagi ada, hanya zat Allah Ta'ala dan segala sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Tak ada lain dah. Hak tu ya. Jangan duk fikir kata masuk tiang elektrik ke gapo meja kayu. Dak tu ya. Zat Allah dan segala sifat-sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Itu orang panggil benda yang sungguh lagi ada, lagi pula qadim, tidak ada permulaan bagi ada. Dan yang sungguh sahaja, begitu. Dan yang sungguh sahaja tak naik sampai tahap ada, begitu sedap lagi. Dan yang sungguh sahaja tak naik sampai tahap ada, lagi pula qadim. Sungguh dia tu tak ada permulaan bagi ada ke? Tidak ada permulaan bagi sungguhnya. Gitu. Dia kata tak ada permulaan bagi ada, dalam benda tu tak ada. Itu ni. Kena kata tidak ada permulaan bagi sungguhnya. Benda hak sungguh yang tidak ada permulaan bagi sungguhnya. Itu mana kodeng di sini. Ialah seperti ada Allah, sifat nafsiyah. Sifat wujud. Dan satu Allah Ta'ala wahdaniyah, termasuk sifat salbiyah. Tu contoh ya tu. Banyak lagi lah. Ma'nawiyah pun ya juga. Masuk dalam sungguh tapi qadim. Tidak ada permulaan bagi sungguh dia. Begitulah. Misal yang ada, yang sungguh lagi ada, lagi baru, lagi pula ada permulaan bagi ada. Itu mana baru? Baru sini bukan baru lawan bagi buruk, bukan. Baru di istilah ulama usuluddin bukan baru lawan bagi buruk. Dia mau beli bila kereta ni, baru tengok ni. Memang baru. Baru tu baru lawan bagi buruk tu. Faham tak? Dalam ilmu usuluddin baru tu bukan baru lawan bagi buruk. Baru dengan makna tak ada permulaan bagi ada.
Tiap-tiap benda ada permulaan bagi ada baru. Walau buruk sekalipun baru. Gitu. Kereta buruk baru tak? Baru sebab apa? Ada permulaan bagi ada. Ada permulaan. Nah. Tu didahului oleh tiada sebelum daripada ada. Seperti apakah orang panggil benda hak ada lagi pula baru tu? Seperti langit, bumi, nah, tubuh-tubuh kita manusia ni, kapek, kipas, ya belaka boleh nak misal belaka tu banyak. Meja, motor, kereta, tiap-tiap benda hak kita nampak dengan panca indera yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5, itu dipanggil sungguh lagi ada. Tu macam pedah. Pedah tengok boleh tak? Boleh tengok pedah? Boleh. Oi, pedah ni lah ada mutah mana? Aku tengok dah. Apa pedah gitu? Tak boleh. Lepas tu mutah mana pedah? Rasa. Tu orang panggil salah satu daripada panca indera yang 5. Boleh kesan. Boleh kesan. Boleh diihsas dia panggil. Dengan apa? Hawasul khams dia panggil. Boleh dikesan dengan indera yang 5. Panca indera panggil. Ke Pancasila panca indera panca indera yang 5. Banyaklah misal dia. Tu contoh je langit dan bumi tu. Banyaklah tiap-tiap benda kita boleh kesan dengan panca indera yang 5. Kok lihat ke, kok kecak ke, kok setuh ke. Itu dia panggil benda sungguh lagi ada. Lagi pula ada permulaan bagi ada, dia panggil baru. Dan misal yakni contoh yang sungguh sahaja. Sungguh saja tak naik sampai tahap ada betul benda tu. Tapi benda tu lagi pula baru dah. Ada permulaan bagi sungguhnya. Ada permulaan bagi sungguhnya. Mana misal? Seperti pecah kayu. Pecah gelah lah sedap sikit. Pecah gelah dan patah kayu. Patah baru kayu tu ni. Tu gelah kaca. Jatuh berbok atas semi, pecah. Pecah tak? Pecah. Ada tak pecah? Ada tak pecah? Tak ada. Sungguh tak gelah tu pecah? Sungguh. Boleh kesan panca indera tak dipecah tu? Boleh? Boleh pecah kesan? Boleh jilat? Boleh tengok? Boleh setuh? Oh, ni pecah ni. Gitu? Boleh? Tak boleh. Ada sungguh ke tadi? Tak boleh. Hanya sungguh lah. Tapi ada permulaan tak bagi berlaku dia? Ada permulaan. Bukan duk pecah sedia kala tak sini. Ada permulaan bagi pecahnya tu. Tu. Itu dia panggil apa? Benda baru hak sungguh saja. Tak naik sampai tahap ada. Ikutlah belok, kepek, bulat, petok, 3 segi. Ya belaka tu celah. Ya belaka. Orang panggil apa? Sungguh. Tak naik sampai tahap ada. Lagi pula baru. Ada permulaan bagi sungguh dan berlakunya. Gitu. Habis itu sepatah kata. Sepatah kata ya. Nak berkata panjang-panjang itu takut letih pula. Sepatah kata dia kata. Qadim dan azali itu tidak ada sama sekali melainkan perkara yang wajib pada akal sahaja. Kena bayar gitu. Bismillah. Qadim dengan azali ni. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan qadim dengan azali ni lain-lain, ada umur khusus dia. Tiap-tiap qadim pasti azali, tiap-tiap azali belum tentu qadim. Tak ada hal lah. Lebih baiknya kita pakai qaul yang rajih. Apa? Qadim ialah azali, azali ialah qadim. Tak kira lah. Tiap-tiap benda tak ada permulaan bagi ada. Tiap-tiap benda hak tidak ada permulaan bagi sungguhnya itu tidak ada sama sekali benda tu, melainkan adanya perkara yang wajib pada akal jua. Faham tak? Benda wajib pada akal tu orang panggil benda qadim dan azali tu. Apa wajib pada akal? Benda tentu. Benda tentu. Apa wajib pada akal? Benda tentu. Benda tentu sungguh. Benda tentu sungguh. Tentu-tentu dah sungguh. Kok sebelah tidak sama sekali.
Faham tak? Kalau benda terima dua belah, sungguh pun terima, tidak pun terima, orang panggil mungkin. Jaiz. Nah, wajib akal apa? Benda tentu sungguh. Tu. Benda tentu sungguh. Tidak sama sekali. Itu panggil wajib akal. Jadi koding-koding ni benda tentu sungguh. Zat Allah Ta'ala, benda tentu sungguh tak? Benda tentu sungguh. Bukan ada terima tak ada, dak. Tak terima nafi sekali-kali. Tak terima ternafi sekali-kali. Itu. Habis. Ibarat ulama menyaksikan sebenar dan betul surahan ni mana huraian. Surahan mana huraian penerangan yang tersebut itu. Yang tersebut itu yakni mengenai hukum-hukum akal. Mana ta'rif qadim di sisi qaul, yakni di sisi pendapat yang kuat, di sisi pendapat ulama yang rajih, yang mengatakan bersatunya sama serupa. Bersatu ni mana sama dan serupanya qadim tu dengan azali. Mana qadim dengan azali itu dia panggil mutaradif. Nah, nisbahnya taraduf. Tiap-tiap qadim tu ialah azali, tiap-tiap azali tu ialah qadim. Mana ulama buat definisi benda qadim ni apa? Mala awwalalahu. Artinya barang yang tidak ada mula baginya, bagi barang. Jadi ma tadi tu masuklah benda ada atau benda sungguh saja, faham tak? Ma tadi tu barang tu. Nah, benda ada masuk, benda sungguh pun masuk. Apa benda ada apa? Zat Allah dan sifat-sifat ma'ani. Tu benda sungguh apa? Sifat-sifat nafsiyah, sifat-sifat salbiyah dan sifat-sifat maknawiyah masuk. Hak mana? La awwalalahu, yang tidak ada mula baginya. Itu. Maka ini ta'rif koding ni misalnya seperti kita mentakrifkan ular. Maka inilah ta'rif. Maka ini ta'rif, yakni maka inilah ta'rif qadim dan azali. Di sisi ulama yang mengatakan qadim dan azali itu ialah muradif. Misalnya seperti kita mentakrifkan ular ni gapo? Lama mu kata ular ni sejenis kenderaan buat dapat apa gerah mu. Ular ni gapo nak kena ular? Ni penting ta'rif. Makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf. Itu dipanggil ta'rif, definisi. Makanat barang yang ada lah ia makanat ma'rifatuhu. Barang yang ada lah ia makanat ma'rifatuhu, barang yang ada lah mengenal akan dia barang sababan li ma'rifatil mu'arraf, sebab bagi nak kenal benda hak nak dikenal. Itu dia panggil ta'rif. Seperti kita mentakrifkan ular. Ular ni apa ular? Kita kata mana? Iaitu ular tu apa? Binatang mengujai. Apa tu? Binatang menguja yang tidak ada kaki baginya. Bagi binatang menguja ni mana menjala lah. Tu mana menguja. Binatang menguja, yakni binatang yang menjalar, yang tidak ada kaki baginya. Kalau kata menjalar ada kaki, tu orang tak panggil ular, tu orang panggil ular pula. Betul tak? Ular ada kaki tak? Tak ada kaki ni. Pelik dia asli. Haji mana tau? Ular ada kaki, ular gonggong ke apa ada kaki kecil, halus kaki ketik-ketik. Menjalar tak tapi ada kaki. Ular ni binatang yang menjala yang tidak ada kaki baginya. Ada kaki tak ular? Tak ada. Tu orang panggil definisi ular lah. Maka direntikan, difahamkan pada ta'rif ini, ta'rif ular ni. Kita faham bila kata ular-ular ni binatang yang menjala tak ada kaki bagi dia. Kita faham apa? Kita faham bahawa yang ternafi itu ialah kakinya juga. Betul tak? Hak tidak ada tu apa? Kaki dia. Bukanlah ternafi diri binatang yang menguja,
Bukan nafi kata dia tu menjalar. Bukan. Menjalar tu isbat, tahu tak? Kita isbatkan binatang, ular-ular tu binatang yang menjalar, yang mengujar. Mana yang mengujar ni yang menjalar. Nah, yang tiada kaki baginya. Hak tak ada kaki tu gapo? Benda hak kita nafi tu, tahu tak? Bukan kita nafi diri binatang tu menjalar tak. Dia tak ada kaki tak boleh menjalar tak? Berat gitu. Kita nafi kaki, bukan nafi dia tu menjalar. Maka begitu juga perkara yang dinafi pada takrif qadim itu. Gapo dia hak dinafi pada takrif qadim tu? Ialah yang dinafi itu awal bagi barang. Hak kita nafi itu awal bagi barang jua. Nah, kita nafi itu awal bagi barang jua sahaja. Bukan nafi diri barang sendiri. Bukan kita duk nafi ma tu, bukan. Tahu tak? Bukan kita nafi ma, kita nafi awala tu. Lah. Mala awala lahu, barang yang tidak ada awal baginya barang. Kalau kita nafi tu barang ke awal? Awal tu kita nafi, bukan dengan bagai-bagai tu habis kita nafi belaka, bukan. Gitu. Ni nak ayat gitu nak tu. Kalau begitu, diri barang itu, ma tu barang tu. Mala awal lahu, barang yang tidak ada awal baginya. Hak kita nafi tu apa? Awal tu kita nafi. Bagai tu kita tak nafi. Maka bagai hak kita tak nafi tadi tu, kalau begitu diri barang itu zat atau sifat lah, kena ke zat atau sifat tu. Ma tu kena ke zat atau sifat. Itu adanya barang atau sungguhnya barang. Sabit Nah, ma tu sabit. Hak kita nafinya awal. Gitu. Bukan kita duk nafi dengan zat-zat Tuhan. Nah, dengan sifat-sifat Tuhan, bukan. Zat Tuhan dengan sifat-sifat Tuhan tu sungguh kalau sabit lah. Apa kita nafi tu? Nafi awal bagi ada. Nah, nafi awal tu. Itu maksudnya sini. Maka jadilah maksud ta'rif itu ialah. Maksud ta'rif tu apa? Perkara yang ada atau yang sungguh, yang tidak ada mula baginya, tidak ada start, tidak ada starting. Bukan ada starting sini. Macam 20 bulan 3 2007. Baru start je Afif tu ada. Atas muka bumi. Nah, 2001 ada. Nah, tu tahun 90 ada. Tahun 70 ada. Tak ada. Jadi start 2000 tu 2007 baru mula ada. Itu orang panggil benda ada mula bagi ada. Tu tak boleh tahu. Nah. Tu. Maka jadilah maksud ta'rif itu ialah perkara yang ada. Perkara yang sungguh lagi ada. Atau yang sungguh, yakni perkara yang sungguh saja tak naik sampai tahap ada, yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Itu orang panggil qadim dan azali. Nah, tu makna mala awwalalahu, mala awwalalahu. Apa barang yang tidak ada awal baginya? Yakni tiap-tiap benda sungguh lagi ada atau sungguh saja tak naik sampai tahap ada, yang tidak ada awal bagi ada dan sungguhnya. Gitu ni cerita ni. Adapun qaul, pendapat ulama yang berkata berlainan qadim dengan azali itu, hak kata qadim dengan azali ni ada umur khusus. Tiap-tiap qadim pasti azali, tiap-tiap azali belum tentu qadim. Nah, maka ta'rif qadim itu dengan apa? Maka mentakrif ni mana? Maka membuat ta'rif mereka itu ulama qaul yang marju itu akan qadim itu dengan kata lagu mana? Maujudun la awwala lahu. Itu maujudun, yakni perkara yang ada, yakni perkara yang sungguh lagi ada, yang tidak ada mula baginya bagi perkara yang ada tadi. Kena ke benda ada, baik tak? Zat Allah ada tak? Ada. Maka zat Allah qadir tak? Qadir. Sifat-sifat ma'ani Allah ada tak? Ada. Maka qadir tak?
qadim. Itu. Kena ke maujudun, benda hak ada, dan mentarif, yakni membuat takrif lah oleh mereka itu ulama qaul yang marju ini akan azali itu dengan lagu mana? Dengan kata mereka itu mala awwalalahu. Itu sama dengan takrif qadim di sisi qaul yang rajih. Mala awwalalahu, apa maknanya? Maknanya seperti yang terdahulu sebutnya. Apa maknanya yang seperti terdahulu sebutnya? Seperti di atas tadi lah. Iaitu seperti itu. Termasuk perkara yang ada atau yang sungguh, yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Nah, jadi azali itu lebih umum lagi. Jadi sebab tu zat Allah boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Sifat-sifat ma'ani Allah boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Sifat nafsiyah Allah azali saja, tak boleh panggil qadim. Kenapa? Ada tu tak ada. Nah, salbiyah, sifat salbiyah Allah boleh panggil azali saja, tak boleh panggil qadim. Itu. Habis itu. Ta'rif yang baru hakiki. Ni, ta'rif orang panggil definisi baru-baru yang bahasa ngoti ni lagu mana? Tu. Ni lawan bagi qadim tadi lah. Tak? Hadis lawan dia qadim. Gitu. Definisi dia ke mana baru ni? Maujudun ba'da adamin. Maujudun atau kullu maujudin ba'da adamin. Boleh tak kata gitu? Atau maujudun, perkara yang ada. Perkara yang ada. Maujudun, perkara yang ada, atau kullu maujudin, tiap-tiap benda yang ada. Boleh tak? Tiap-tiap tu nak masuk habis. Tak sewi hilang sikit pun. Tapi ada lah ke mana? Ba'da adamin. Kemudian daripada tak ada. Yang ni didahului oleh tak ada. Afif tadi didahului ada dia pada tahun 2007 tu didahului oleh tak ada. 2000 ni ada tak? Tak ada. Maka 2007 ada tak? Ada. Mana ada 2007 tu didahului oleh tak ada. Itu. Itu orang panggil afif, tu orang panggil apa? Hadisun hakikiyun. Tak? Ta'rif yang baru majazi tu. Ta'rif yang baru majazi, gulawai kepada azali. Nah, hadis hakiki ni gulawai bagi qadim. Nampak tak? Nah, hadis majazi ni gulawai bagi azali. Itu. Tu. Ta'rif yang baru majazi ni mutajaddidun ba'da adami. Tu. Mutajaddidun ba'da adamin. Apa maknanya? Yang berdatangi. Yang berdatangi maknanya tajaddud. Berubah-ubah. Berdatangi ni maksudnya barulah. Okey. Yang berdatangi. Kemudian daripada tidak. Tak boleh kata tak ada. Ba'da adamin. Adamin sini mana ba'dan tifa'in. Gitu. Ba'da adamin ay ba'dan tifa'in. Begitu. Baik tak? Fawahin apa kerah gitu lah. Fawahin ke apa tu. Mari sini. Sini. Aiman ke apa semua sini. Naufal spek mata mari sini. Sini. Sini tiga ke tu. Ya, ingat aku buta ke? Mung ni nak tipu orang hak boleh celak. Sini. Mutajaddidun ba'da adamin ay mutajaddidun ba'dan tifa'in. Ba'dan tifa'in. Tawahi ni. Ba'dan tifa' ba'dan tawahi ni. Ba'dan apa? Ba'dan tifa' fawahin kau nawain.
Awak nawak ini tidur. Nah. Hei. Maka tak dapat tidaklah yang baru itu daripada perkara yang ada kemudian daripada tak ada, atau perkara yang sungguh kemudian daripada tidak. Berak. Jadi baru-baru tu ada hak bahasa ada kemudian daripada tidak ada, atau benda hak sungguh kemudian daripada tidak. Mutajaddidun ba'dan tifa'in kat mana? Benda hak berdatangi ni berubah-ubah lah. Tahu tak? Berubah-ubah. Tu daripada berlaku tak berlaku ya berlaku tu. Tak pecah pada pecah ya berlaku tu. Kemudian daripada tidak. Tahu tak? Habis itu. Kenyataan tak bergaul ni mana tak bercampur dan tak berhimpun, tak serupa dan tak masuk. Itu maknanya. Ini nak huraian ni. Ini nak lawai puak-puak hak kata koding ni azali, koding ni mustahil ni koding. Mustahil ni azali, mustahil ni koding. Nak lawai puak-puak ni. Karena zaman itunya ada Tok Guru Haji Ali nama dia. Dia kata kita Tausiatul Fikr. Tausiatul Fikr tu kitab makulat. Tok Guru Haji Ali ni pun anak murid pada juga. Ya balah Tok dia ni. Jadi Tok Guru Haji Ali ni kata mustahil ni koding. Mustahil ni koding, tapi makna dia naknya istiarat tu mustahil koding. Tapi cakap tu kata Tok dia tak kena. Tu. Ada Allah wajib, dia kata wajib. Ada rawatnya ke apa? Tiada Allah. Apa? Tiada Allah tu mustahil. Mustahil bila lagi? Mustahil koding lagi. Ya cara usul dia style gitu lah. Jadi Tok dia sekian marah Mustahil tu apa? Mustahil tu dia benda tentu tidak, lagi tak ada. Koding tu apa? Benda yang tidak ada awal bagi ada. Jadi kalau kata mustahil ni koding, contoh ambil tak ada Allah tu mustahil tak? Mustahil. Tiba-tiba tak ada Allah tu koding. Jadi mana? Tak ada Allah tu ada sungguh, tidak ada permulaan lagi. Sedia kala lagi tu yang tak ada. Tak kapil apa. Tu halusinya tu dia scan ni ya halusi tengok dia kata kenyataan yang ni hurayah, penerangan tentang apa? Tentang tak bergaul, tak bercampur, dan tak berhimpun, yang ni tak serupa dan tak masuk sikit pun oleh mustahil dengan qadim baru azali. Mustahil tu tak boleh kata qadim, tak boleh kata baru, tak boleh kata azali, tak boleh kata. Mustahil benda tu tak ada, lagi tak ada nak kata mana? Baru-baru ni ada, tidak ada, kemudian daripada tak ada. Betul tak? Baru-baru ni ke apa? Baru ni ke apa? Maujudun ba'da adamin. Baru ni ada, kemudian tak ada. Koding-koding ni ke apa? Mala awwalalahu liwujudihi. Barang yang tidak ada awal bagi adanya. Pak mustahil ni apa? Benda tentu tak ada. Benda tentu tidak lagi tak ada. Benda tentu tidak lagi tak ada. Macam mana nak boleh kata benda tentu tidak lagi tak ada, tiba-tiba jadi baru, jadi koding pula? Kalau mustahil ni baru, bermakna mustahil ni bukan mustahil. Mustahil ni jaiz. Terima ada, terima tak ada. Terima sungguh, terima tidak. Kalau kata mustahil ni koding, bermakna mustahil ni bukan mustahil, wajib lah. Benda koding tu benda wajib akal. Tahu tak? Benda tak terima tak sama sekali. Benda tentu sungguh lagi ada. Gitu. Sebab tu Tok Diskan marah. Kenyataan, huraian, penerangan tentang apa? Tentang tak bergaul, yang ni tak bercampur dan tak beripung, tak masuk sikit pun dan tak serupa pun. Mustahil tu dengan qadim, mustahil tu tak masuk dengan benda baru, dan mustahil tu tak boleh nak kata benda azali. Begitu. Telah kita faham dah, dia kata. Ada berapa lagi ni nak kata ni? Telah kita faham dah, kata Tok Diskan. Kita faham dah kata tadi bahawa mustahil itu perkara hak dak. Mustahil ni kata dia benda tentu tidak, atau benda hak dak.
atau barang yang dok. Ya belaka tu. Benda tentu tidak, barang tentu dok. Tu perkara tentu dok, perkara hak dok, benda hak dok, barang dok. Ya belaka, barang yang dok. Baik tak bapak? Yakni perkara yang ternafi dirinya diri perkara sendiri. Benda tu ternafi diri benda tu. Ternafi mana tidak? Tidak ada diri benda tu. Tak bersabit dengan ada. Tak bersabit dengan adanya perkara. Tak sabit sikit pun dengan adanya perkara. Dan tak sabit sikit pun dan sungguhnya perkara. Sama sekali aibat tatah kotaan orang panggil. Sama sekali. Nah, itu mana mustahil. Benda tentu tidak. Kita ada. Seolah-olahnya depan kita ni ada dan tiada, sungguh dan tidak. Sesuatu benda tu kalau tak terima langsung nak kata tidak. Sungguh semata-mata. Orang panggil wajib. Tak? Benda ni tak terima nak kata sungguh atau ada. Tak terima nak kata ada atau sungguh. Sikit pun tak nampak jalan nak kata sungguh. Mana benda tentu tidak atau benda tentu tak ada. Orang panggil dia mustahil. Itu. Kalau terima dua belah, ada terima, tak ada terima. Sungguh terima, tidak terima. Orang panggil ke apa? Jaiz. Jadi mustahil ini tak boleh terima langsung sungguh. Mana? Hanya dok semata-mata. Tak sabit langsung, ada tak sabit langsung sungguh. Sama sekali. Dengan tentu-tentu dah. Dengan tentu-tentu dah. Dan kita pun telah tahu dan faham dah juga bahawasanya yang koding yang baru bahkan yang azali itu kesemuanya tak dapat tidaklah daripada perkara yang sabit yang sungguh dirinya diri perkara. Lagu mana? Dengan bahawa dengan sekira-kira bahawa adanya perkara atau sungguhnya perkara. Kalau ada permulaan orang panggil baru. Kalau tak ada permulaan orang panggil apa? Koding atau azali. Tu. Kalau begitu, bila kita gaul, kita capu dan termasuk mustahil, kita masuk juga mustahil itu di dalam perkara yang koding. Contoh, atau masuk benda mustahil ni baru, benda mustahil ni koding atau azali. Maka jawab bagi kalu tadi. Maka besar mengaruk. Besar dah mengaruk tu. Start nak mengaruk tu menata sungguh. Maka besar mengaruk. Dan besar bergomo. Bergomo besar dah lah weh. Jadi karuk jadi sesak habis dah lah weh. Kerana apa? Kerana berhimpung dua yang berlawanan. Mustahil ke apa? Benda tentu tidak. Lagi tak ada. Tiba-tiba kita kata mustahil ni koding. Koding apa? Benda ada, tidak ada permulaan bagi ada. Tadi kata benda tu tidak, lagi tak ada. Ni ada, tak ada permulaan. Ke mana? Mana boleh masuk tu? Tak boleh masuk. Jika kata mustahil ialah koding. Boleh masuk. Koding ni apa? Benda ada, tak ada mula bagi ada. Nah, benda ada tak? Ada, sabit tak? Sabit, sungguh tak? Sungguh. Terima kasih sungguh. Tiba-tiba mustahil ke apa? Benda tentu tidak lagi tak ada. Benda tentu tidak lagi tak ada ni koding. Apa? Benda tentu tidak lagi tak ada ni ada permulaan lagi ada. Benda tentu tidak lagi tak ada ni ada tidak ada permulaan bagi ada. Masuk tak gitu? Masuk tak? Boleh kata kata itu? Boleh kata kau benda hak tak ada tapi ada dia tu tidak ada permulaan bagi ada. Boleh kata gitu? Tidak kau gila panggil. Itu kata gila. Tengok. Kalau gitu bila kita gaul, kita capu, kita masuk mustahil dalam perkara yang koding atau kita kata mustahil itu benda baru ke azali ke ikutlah. Maka besar mengaruk. Besar dah mengaruk. Start mengaruk tu menanti tu ya. Dan besar bergama tu. Ya tu diskat dalam kitab Tabiin Kadzibil Muftari. Dia panggil Tok Guru Ajali tu dengan syaitan lah ke. Binatang setan ni berat-berat. Binatang setan. Berat. Kalau membaca tu. Tapi Rais kata kalau nak baca kita tu tapi tak boleh umumi. Tak boleh buat live, tak boleh buat gambar. Sebab bahasa je
Bahasa kasar. Dia gerak sangat dia pun. Nah, nasihat nak molek tak dengar. Pada kritik tu dia scare bagus lah. Dia sendiri tu tak faham ibarat banyak. Itu. Besarlah mengarut dia kata, besar jadi sesat besar dan besar bergema tu. Kerana apa? Kerana berhimpun dua yang berlawanan. Koding ni ada koding ni. Baru pun ada baru ni. Bukan tak ada. Koding pun ada, baru pun ada. Cuma koding ni tak ada mula bagi ada. Baru ni ada permulaan bagi ada. Mustahil ni ke apa? Benda tentu tidak, lagi tak ada. Nak kata ada ke mana? Kalau kata mustahil ni baru, mana? Benda tentu tidak, lagi tak ada. Ada dia tu ada permulaan bagi ada, tidak gila. Tadi kata tak ada, patut ada dia. Ada pula lah. Tadi kata benda tentu tidak, lagi tak ada. Ada, baru ni apa? Ada permulaan bagi ada. Lepas tu mustahil baru tu di mana? Benda tentu tidak, lagi tak ada. Ada dia tu ada permulaan bagi ada. Boleh terima oleh para tak beding? Ada dengan tak ada ni berlawanan tak? Adidan ni lah yang jitami'an ni. Tak boleh beripu sekali. Kok mana boleh kata mustahil tu baru? Sedangkan baru ni ada permulaan bagi ada. Tak? Mustahil ni benda tentu tidak, lagi tak ada. Tiba-tiba mustahil ni baru apa? Benda tentu tidak, lagi tak ada. Ada dianya ada permulaan bagi ada. Tidak gila bagi tu. Ataupun mustahil ni koding. Koding ni apa? Ada, tidak ada permulaan bagi ada. Mustahil koding ni mana? Benda tentu tidak, lagi tak ada. Ada dia tu tak ada permulaan bagi ada. Tidak gila Apa dia benda mustahil? Contoh, nak contoh lagi mudah. Nak nampak sikit. Lemah Allah Ta'ala, mustahil tak? Benda tentu tidak tak? Lagi pula tak ada dah di zat Allah Ta'ala. Tak ada. Jadi lemah Allah tu mustahil akal. Apa? Benda tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah. Tiba-tiba mustahil akal ni koding. Lemah Allah Ta'ala ni koding. Apa koding? Ada, tidak ada permulaan bagi ada. Lemah Allah Ta'ala tu ada sedia kala lagi, tidak ada permulaan bagi ada. Tak punah apa akidah. Tu siapa tak semaya belakang tu, mufarakah tu. Tak? Kapal dah tu, dia kata kapal dalam nata ni. Tapi sebenarnya Haji Ali tu, Baba Haji Ali, ada tak gambar ya? Ada atas tu ke dia tu. Baba Haji Ali ni sebenarnya dia pun bukan nak makna mustahil tu koding. Lepas tu nak makna apa tadi kata? Tak lemah Allah Ta'ala tu dia kata. Tak lemah tu bukan mustahil, bengang. Tu dia marah. Tak lemah tu istihalatul mustahil. Lemah tu mustahil. Tak lemah ke apa? Apa? Tak lemah tu ke apa? Tadi aku sebut apa ding? Tak lemah tu ke apa? Istihalatul mustahil bukan mustahil. Kalau istihalatul mustahil bukan mustahil. Istihalatul mustahil tu wajib. Istihalatul mustahil tu qadir tu lah muka wajib. Kan marah kata dia ngango ajali dak tu. Tok gua ajali ngango. Tak boleh jawab lah ya. Ya betul. Jadi bala. Maaf ustaz nak mencelah sikit. Kitab ni ditulis untuk ditulis carta atau papan putih sebab pecahannya banyak. Saya payah nak nampak. Dengar banyak-banyak kali sikit insya-Allah payahlah. Saya dulu pun tak ada carta apa juga. Pakai tulis di kitab gitu ya. Tu tulis gitu ya di kitab ya. Nampak tak? Ada sungguh baca berdua pula. Koding hadis. Lepas tu cabai dua pula benar hadis tu. Tapi saya tak buat muka pahal dah. Bila pahal tak tulis lah. Tulis juga kan. Hadis tu ada hadis hakikiyun, hadis majaziyun. Koding tu pun ada bagi azali pula gitu. Ya betul, balas bab istilah lah. Mana balas bab istilah. Jadi Tok Guru Haji Ali ni dia nak makna mustahil koding tu makna istihalatul mustahil koding. Tapi tak kena lah dia kata mustahil tu koding. Jadi menai dia tu dia sekal. Betul dia tak ada sekal. Lemah Allah tu mustahil. Dia kata bukan saya nak kata Allah lemah tu sedia kala lagi. Bukan. Allah tak lemah. Allah tak lemah tu bukan mustahil. Istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil tu bukan mustahil. Wajib akal. Baik tak? Nak bayar gitu. Sebab tu tiap-tiap kita mengaji sifat 20 bahasa dia ada 3 wajib. Wajib tahu wujubul wajib. Wajib reti istihalatul mustahil. Wajib reti dah dalil. Itu.
Ada Allah wajib. Apa kita nak hukum? Mesti ada Allah, wujubul wajib. Ada lawan apa? Tiada Allah. Tiada Allah tu mustahil. Apa akan nak hukum? Tentu tidak tiada Allah. Istihalatul mustahil. Faham tak? Tentu tidak tiada Allah tu memanglah azali kodeng. Tentu tidak tiada Allah. Sedia kala lagi tentu tidak tiada Allah tu. Tiada Allah tu mustahil. Mustahil tak kena kata kodeng. Kalau kata mustahil tu kodeng, tak ada Allah tu mustahil tak? Mustahil. Jadi mustahil kodeng apa? Tak ada Allah tu ada, tak ada permulaan lagi. Tak kapi apa? Itulah Tok dia sekian marah sungguh. Sebab Tok dia sekian ni halus sih. Ya halus sungguh. Dia halus tak halus dia banyak main semula lah ceritanya. Kerana berhimpun dua yang berlawanan. Apa? Iaitu dua berlawanan sabit sesuatu. Mana? Kita kata kodeng ni apa? Ada tak? Ada lah. Baru ni ada tak? Ada lah. Tidak. Orang panggil kalau tidak ada apa, orang panggil sungguh. Faham tak? Kaya ada tak dia? Ada dah sungguh tu serupa dengan rumah ibu. Dah bagi dua kodeng dengan hadis. Kodeng dengan hadis. Itu. Jadi kalau kata mustahil itu ialah kodeng atau hadis, tak kena. Kenapa? Kerana mustahil itu benda tentu tak ada. Tiba-tiba baru ni ada permulaan bagi ada. Tiba-tiba kodeng ni apa? Ada, tak ada permulaan bagi ada. Mustahil ni apa? Benda tentu tidak lagi tak ada. Tak ada. Tiba-tiba ada kok ana pula ya. Tu marah sungguh. Iaitu dua perkara berlawanan, sabit suatu dan ternafinya suatu. Sabit suatu tu mana? Ada atau sungguh tu sabit suatu. Dan ternafinya suatu tidak ada. Tidak atau tidak adanya. Mustahil itu ternafi sesuatu. Baik tak? Tidak dan tidak adanya. Maka tetaplah mustahil. Mana berhipung dua perkara berlawanan itu mustahil lah. Tentu dah. Tu mana misalnya? Seperti bandingannya. Seperti ini bandingannya berhimpun kudrat dengan lemah pada Allah Ta'ala. Boleh tak? Allah bersifat kudrat hati, bersifat lemah hati. Boleh? Tak boleh. Tu kudrat dengan ajazu ni orang panggil dua perkara berlawanan. Kalau sabit kudrat tentu tidak lemah. Kalau sabit lemah tentu tidak ada kudrat. Lagu tu tak boleh berhimpun dua-dua. Dia kudrat kata dia bersifat juga dengan ajazu. Mana boleh? La wasitata bainahuma. Tidak ada benda hak tengah di antara keduanya. Pasti salah satu gitu. Tak boleh berhimpun dua-dua kerana dua perkara berlawanan. Seperti berhimpun kudrat dengan lemah pada Allah Ta'ala. Lagi pula budak-budak pun tahu ya sindir tu. Ya sindir Tok Gajali. Tok Gajali tu kemah. Tapi saya pun tak berani lah nak kata gapo pun sebab saya pun ngaji kat kitab Tok Gajali tu kemah tu. Tausiatul Fikir. Ilmu makulat. Tapi dalam kitab Tausiatul Fikir ilmu makulat Tok Gajali kareh tu pun Tok dia sikit rak lagi. Ibarat salah banyak ya. Banyak sungguh. Siapa naik bening aku baca. Tahu Syatul Fikir tu ngaji apa benang khoteh 2 kali khoteh. Dua-dua nak murid pada belaka tapi hak lebih rimah sikit Tok dia sikit. Lebih cerdik sungguh Tok dia sikit. Lagi pula budak-budak pun tahu ya. Tak nanti kau orang tua. Kalau mu orang tua tak tahu malu budak ya. Lagi pula budak-budak pun tahu tapi bukan budak-budak macam pawahi, macam naupa tidur, bukan macam Aiman kecil tidur ni tak lah. Ni budak-budak memang budak-budak sungguh apa keras tidur tak payah gapo. Lagi pula budak-budak pun tahu bahawa butir ke kacang, baca ke kacang. Budak-budak pun tahu bahawa butir ke kacang umpama gapo tu? Bahawa butir ke kacang umpama basika tu. Ada ke disika tu macam butir-butir tu. Tak? Nak dia. Beringnya nak dia tu dah. Butir-butir ke kacang umpama basika itu tidak boleh dibuat bubur.
Lama tak ada beras, tak ada kacang mungkin. Tak apa yang kata sekarang ni ada butir-butir macam bubuk, macam beras, macam kacang ke. Ya pun cabut ambil uap bubur boleh. Lagi pula budak-budak pun tahu dia kata bahawa butir ke kacang umpama basikal itu tidak boleh dibuat bubur. Kenapa tidak boleh dibuat bubur? Kerana tidak bergaulnya. Tidak boleh masuknya gitu. Tidak boleh bergaulnya, tidak boleh masuknya ke kacang basikal dengan lemak manis berkakah bubur itu. Boleh tak? Mau ambil nak skru-skru bubur halal. Boleh. Lepas tu mau mau bubur garam sikit apa? Bubur apa garam, ajinomoto, bubur gula sikit. Lepas tu makan nak tu rasa tak manis lemak-lemak ya dah. Mana boleh campur itu? Tak boleh. Dengan lemak manis berkakah bubur tu. Nah, mana boleh? Tak boleh bergaul dua tu. Dia kata sama je. Sama kecil supaya dengan butir-butir beras juga. Nah, terang nak tahu. Jadi ke tak? Boleh campur tak dua tu? Tu dia kata. Kerana tidak boleh bergaul, tak boleh bercampur, tak boleh masuk. Nya ke kacang basikal tadi tu. Dengan lemak manis berkakah bubur itu. Pendeknya, kesimpulannya beginilah dia kata. Qadim azali hadis itu, qadim azali atau baharu itu mestilah, tentulah daripada perkara yang sekurang-kurangnya sungguh dirinya di perkara. Kalau tidak ada pun sungguh. Betul tak? Betul lah. Baru-baru ni tak semestinya ada. Sungguh pun ada, sungguh pun ya. Baru. Supaya petok meja ni sungguh tak? Sungguh mutajaddidun ba'dan tifa'in atau ba'da adamin. Nah. Tuh. Pendek katanya paling kurang benda qadim, benda azali, benda baharu ni sungguh. Kalau tidak ada pun sungguh. Sedangkan mustahil ni benda tentu tidak. Kok mana nak terima sungguh pula? Tak. Dah kata dah benda tentu tidak. Tiba-tiba baru ni sungguh juga. Terima sungguh, terima tidak. Nah. Atau kita kata apa? Coding. Tentu sungguh pula dah. Gitu. Jadi peningnya itu wallahu a'lam. Habis itu. Jadi setakat ni faham dah. Faham tak? Kemudian kata dia qadani lah jua. Qadani je lah. Tu gitulah bahasa kita kak. Qadar ini jua sekadani je lah. Hamba yang ni tukdiskan menulis yang ni menulis ingatan berapa orang panggil tambihat ta'liqat di sini kepada anak-anak hamba, anak-anak nasak boleh jadi, anak-anak sanak pun ya. Kita ni bukan nasak dengan dia tapi bersanak kepada dia. Dan cucu cicikku dah. Cucu cicik dengan makna nasak ya, cucu cicik dengan makna sanak pun ya. Tapi hak sanak tu lah lebihnya. Karena boleh jadi anak tok guru jadi tok garu. Dan cucu cicikku hamba hingga cucu cicik hamba gitu, bukan cucu cicikku. Dan cucu cicik hamba hingga berlapis-lapis. Kita ni dia harap baca siapa kau dia tak ada bila-bila siapa bila-bila. Fofok mu pula baca esok. Anak-anak murid fofok mu pula. Anak murid mu pula baca pula, anak murid mu baca berlapis-lapis. Dan juga kepada sekalian murid-murid hamba. Murid-murid tu diskam ada di pondok dia lah. Dan anak cucu dan anak-anak cucu mereka itu murid hamba. Demikian juga lagu tu juga apa? Tu hingga berlapis-lapis. Tu. Supaya apa tu? Taruh ingat tadi tu, elak pada kata menaruh ingat. Supaya mereka itu anak cucu cicit dia, anak murid dan anak cucu cicit murid dia boleh buat contoh. Cota tu mana contoh? Boleh buat contoh, dan tauladan. Boleh buat contoh dan tauladan. Akan setengah-setengah pada belajar. Akan setengah-setengah orang nak belajar tu ita tu intai tengoklah. Ita akan jalan mengambil pengertian. Baca kitab besar-besar tak faham halus ibarat jadi mampu lah. Tu ada kemarin
Ada dalam Facebook, bukan dalam Facebook, dalam grup tu lah. Dalam grup bahas kala 4 kala 2 tu. Jadi duk tuduh kepada Syekh Wasim. Muhasyi bagi hasyiah Tahzibul Kalam dengan karamiyah lah macam-macam. Padahal dia tak faham ibarat. Ibarat kata fal mutakallimu minna, maka bermula orang yang berkata-kata minna daripada kami, itu bukan pada pendapat kami. Minna tu dengan mana? Daripada makhluk ni, seperti kita ni, gitu. Tu nak ya bahaya baca kitab ulama, lepas tu tak faham ibarat, lepas tu sesak. Tu bahaya tu. Orang tu kalau duduk Mesir mula dobik pun Rumi lagi. Tapi lah ni pun hebat lah ni. Lawan Tok Diskai, lawan pada Mekah, lawan Alamah Ad-Dawani, Al-Alamah Jalaluddin Ad-Dawani, lawan ulama-ulama mutaakhir yang hak alim-alim ni. Hebat dia. Padahal dia tak faham apa ulama duk tulis dalam kitab tu. Jadi sebab tu kita tu jangan derah lah tu, jangan. Tak faham tawakkuf, tanya fasalu ahla zikri. Jangan kita duk main hukum dengan sendiri. Kita jalan mengambil pengertian yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat dan nas-nas ulama yang dahulu-dahulu. Kita tengok. Jangan orang panggil kita tak faham ibarat ulama, kononnya kita ni boleh nakal kitab tu, kitab ni ibarat tu. Tengok mu sendiri duduk nakal tak faham kata Tok Diskai. Dan pada nyata dan timbul lagi penerangan yang baik, dan yang selamat kepada awamil muslimin, dan yang do'ih mereka itu awamil muslimin. Mudah-mudahan dapat selamat mereka itu awamil muslimin pada dua negeri. Apa dua negeri? Badal pada kata dua negeri, dunia dan akhirat. Kerana apa? Kerana pada masa ini telah timbul beberapa kucak kacir. Ada timbul perkara yang menjadi kucak kacir yang membawa kepada saru ni serabut. Dia kucak kacir serabut lah weh. Tengok. Aku masuk bilik mu, aku tengok tu ada duk kucak kacir serabut, aku tengok. Mu yang tak serabut tengok. Mana daya tak? Baju duk situ, gotel situ, dia kucak kacir serabut, saru dan salah gamak tu salah faham. Salah gamak tu mana salah faham? Dan salah gamak ini salah faham mereka itu pada buku, pada bab. Buku ni pada bab agama, pada bab agama. Zaman dia ni tok guru alim-alim ramai ni. Tapi timbul juga orang panggil kucak kacir, kucak hanya serabut, salah faham. Dalam bab agama. Lah ni tak seroyak lah. Seperti mengeluarkan hukum-hukum yang tidak berkentuan. Yang tidak bergantuan. Tak bergantung mana tidak ketentuan lah ni. Tidak bergantuan tu mana tidak berketentuan dengan yang mana mazhab. Tak tahu mazhab mana, pakai petik hukum sendiri gitu. Tanya mazhab mana? Tak ada mazhab. Kalau Allah, kalau Nabi jugalah. Yang tidak ketentuan mana tidak berkentuan, mana tidak ketentuan dengan yang mana mazhab yang berlawanan hukum-hukum itu dengan fatwa-fatwa ulama yang dahulu-dahulu yang telah petua mereka itu ulama dengan suluhan, dengan huraian yang insaf, yang adil. Insaf ni mana adil, yang toleran, yang toleransi itu. Inta selamat kepada kaum bangsa mereka itu ulama pada dua negeri. Pada dua negeri iaitu dunia dan akhirat. Maka lafaz ulama itu ialah bahasa Arab, wallahu a'lam. Berarti situ. Esok hotel dah ni. Esok hotel kita ni insya-Allah. Mana ni? Mana? Adapun qala al-muallif rahimahullah, adapun kita tahu, kita dapat reti, kita dapat faham akan kata yang ni, akan i'tiqad, pegangan kita dalam hatinya bersalahan, tak serupa Tuhan, tak serupa Allah Ta'ala dengan makhluk, dengan yang baharu ini.
Lagu mana jalan kita boleh faham? Kita boleh reti bahawasanya Tuhan tu tak serupa dengan makhluk, dengan sebab kita fikirlah. Tak ada lain dah cara kita kena mikir. Baik tak? Sebab tu ilmu ni ilmu bahasa kena fikir. Kena guna akal. Tak boleh tak guna akal. Baik tak? Jangan kata tak boleh guna akal ni, tak boleh guna akal, mu jadi gila lah. Kena guna akal lah. Cuma akal kita kena sanding dengan nakal. Tak boleh akal di depan, nakal di belakang jadi Mu'tazilah. Tak boleh nakal di depan, akal di belakang jadi Mujassimah, Musyabbihah. Baik tak? Tu. Dengan sebab kita fikir. Fikir lagu mana? Lagu mana cara fikir? Kalau Allah Ta'ala. Kalau dia, yakni kalau Allah Ta'ala. Tu. Kalau dia, yakni kalau Allah Ta'ala itu serupa dengan makhluk. Kalau kita walau kalau ni fardu takdir ni. Al-qadiyatul fardiyatu la taqtadil wuqu'. Tuhan tak akan serupa makhluk. Kalau serupa lagu mana? Kalau dia Allah Ta'ala tu serupa dengan makhluk. Kalau Allah Ta'ala tu serupa akan makhluk, tentulah makhluk juga. Yang ni tentulah Allah itu makhluk juga. Kalau Allah serupa lembu tak panggil? Lembu gitu senang. Bukan Tuhan. Tafsir pada kata makhluk juga tu bukan Tuhan. Bukan Tuhan lah, Tuhan kata tu. Lembu Tuhan kat lembu. Kalau Tuhan serupa lembu, orang panggil apa Tuhan? Lembu. Lembu makhluk tak? Makhluk. Makhluk ni Tuhan tak? Dah. Jadi tak ada Tuhan. Tu. Lagi pula, mau fikir lagi. Lagi pula jika dia Allah Ta'ala itu arak. Kita kata Allah ni arak lah. Mana misal? Misal seperti hijau. Hijau tu arak tu, sifat bagi baru. Baik tak? Seperti hijau. Maka tentu dia Allah tu bukan Tuhan. Tu tentu dia Allah yang diserupakan dengan hijau itu bukan Tuhan. Begitu. Tentu dia Allah yang diserupakan dengan hijau tu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Kerana dia Tuhan yang kita kata dia arak tu, dia serupa dengan hijau tu. Dia sendiri ada dia arak tu dengan sebab tupan turus juga. Dia tupai di zat, faham tak? Hijau tupai mana? Tupai di dinding, tupai di cat, tupai di daun, tupai di langsir. Dia sendiri nak ada dia tu tupai di benda lain. Kalau Tuhan supaya hijau tu dinding tupai di benda lain, Tuhan ke panggil gitu? Duduk dulu. Ada lagi orang tak masuk. Tu. Maka tentu tidak boleh ada kudrat. Kalau dia arak. Hijau boleh bersifat kudrat tak? Hijau ni boleh bersifat kudrat. Hijau ada iradat tak? Ada ilmu hijau. Mungkin tanya hijau. Tanya 2 tambah 2 berapa? Boleh hijau jawab. Berat wadah. Tentu tidak boleh ada kudrat iradat. Umpama kudrat iradat ilmu hayat sama basar. Pada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang diserupakan dengan hijau. Kotak ke apa tu? Nggih. Berakhir kecing ni. Dan jika dia Tuhan tu pula jiring. Kalau gitu Tuhan jiring kita kata. Tuhan macam zat kursi, zat meja, zat kita jenis jiring. Tu. Maka tentu nak ke tepat. Ada tak jiring tak ada tepat? Ada. Tak ada, meja ada tepat, ni ada tepat. Kalau Tuhan pun super jiring juga zat dia, pasti Tuhan bertempat. Tengok. Tentu nak ke tepat. Dan jika tempat itu sama-sama kodim dengan Tuhan pula. Tak apa kita kata. Tuhan tu zat dia berjiring, ada tangan, ada kaki berjiring berjising. Lepas tu dia bertepat. Dia bertepat. Tempat dia kodim ada. Kodim kata. Dan jika tempat itu sama-sama kodim dengan Tuhan, sama-sama kodim, jadi ke mana? Maka jadi ada yang kodim, satu lagi yang lain daripada Tuhan dan sifat-sifatnya sifat-sifat Tuhan. Berbeza kodim apa ni?
Nah, tempat pun qading, zat Tuhan dan sifat-sifat Tuhan pun qading. Maka kaedah ta'addudul qudamat mustahilun. Nah, tu berbila-bila benda qading itu ialah mustahil. Tak boleh nak terima dengan kepala otak kita. Kalau ada orang boleh terima juga, orang panggil boleh berbila benda qading, orang tu tak ada kepala otak, gila. Tu ayat ada ke? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain pada Allah, langit bumi ni hancur lebur. Nah. Artinya tidak boleh berbila benda qading bahasa zat. Tengok. Tu tengok. Maka tentu. Ngapain ni? Maka bohong tu. Kemudian, ada yang kata. Bukan dua-dua qading tak. Kemudian jika dahulu tempat pada dia pada Tuhan. Dak dia kata tempat tu dulu ada Tuhan ke dia. Maka tentu dia Tuhan tu baru. Kalau gitu Tuhan lah baru. Tempat tu lah Tuhan. Tempat tu qading. Tengok. Nak mari jalan ke mana? Nak boleh kata Tuhan tu serupa. Tak boleh. Maka tentu dia baru juga. Maka bohong juga. Bohong apa? Bohong lah kata Tuhan baru. Nak tempat tu ada dulu. Kalau gitu siapa yang menjadi tempat? Jadi sendiri. Boleh terima benda jadi sendiri? Tak boleh. Mesti ada yang menjadi. Tempat ada dulu, Tuhan ada ke dia. Boleh terima? Pasal apa buat tempat tu? Jadi sendiri. Boleh terima? Tak boleh. Kalau Tuhan ada kemudian tempat ada dulu, bermakna tempat tu qading, Tuhan tu baru. Maknanya tempat tu yang menjadi ke Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Tempat tu Tuhan. Jadi lagu mana? Boleh terima tak pala tak? Maka bohong. Dan jika dahulu Tuhan pada tempat tu, ada yang kata tak. Tuhan dulu ada, tempat ada kemudian. Ni nak uyu kau Wahabi boleh ni. Nah. Tu dia kata kalau Tuhan ada kalau tempat ada dulu ke tempat pula jadi Tuhan. Tuhan ada kemudian Tuhan baru. Dah dia kata Tuhan ada dulu tempat ada kemudian. Masalahnya ada ke mana? Maka di manakah dia Tuhan tu duduk sebelum daripada ada tempat tu? Tuhan duduk mana? Nah. Belum ada tempat tu Tuhan duduk mana? Sebelum ada tempat tu Tuhan tak tempat. Lepas ada tempat Tuhan berajak pula ke tempat yang dia buat tu. Gitu. Jadi bodoh pula Tuhannya. Berajak ke benda yang dia sendiri buat. Maka di manakah dia Tuhan tu duduk sebelum daripada ada tempat itu? Maka bohong juga. Bohong juga lagi. Kalau begitu dah kata bohong belaka, tentu tidak Tuhan serupa akan yang baru. Mesti tak serupa Tuhan akan yang baru. Kejaplah, yakinlah kita. Dalam hati kita kata apa? Akan i'tikad Tuhan itu bersalahan, yang ini tak serupa dengan makhluk ini. Tu. Dan apabila kita kejap, kita yakin, teguh, begitu, yakin dah begitu, kejap dah kata Tuhan tak serupa akan makhluk, akan yang baru, kejap yakin pula lah kata Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tu. Dan tidak menyamai sekali-kali. Tak ada satu jalan. Tidak ada satu jalan. Satu jalan pun sama sekali nak boleh kata serupa zat Tuhan ke, sifat-sifat Tuhan ke, dan perbuatan af'al Tuhan ke dengan makhluk yang baru ini. Wallahu a'lam. Habis itu. Dan tentu sungguh sengoti pula Tuhan itu ada dia itu dengan cara-cara diri, cara-cara zat. Cara-cara diri itu mana cara-cara zat? Dikatakan, dipanggilkan dalam bahasa sifat 20 Arabnya qiyamuhu ta'ala binafsihi, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahawa ada Tuhan itu bukan dengan sebab tupan ada pada apa-apa benda. Wallahu a'lam lah gitu situ. Nah. Belum lagi. Ni bulan depan insya-Allah lah katanya. Hak lama sikitnya apa? Kitab Irsyadul Jawi ni lah. Dia tebal sikit deh. Mana Mana ni? Mana?
Marilah anak-anak baca. Tak cukup baca tilawah saja tak jadi. Bila dah baca dan perhati, kena tadabbur. Tilawah, tadabbur, satu laginya hak paling penting tatbiq. Itu Al-Quran, tanggungjawab kita dengan Al-Quran 3. Kalau tidak masuk daripada rubba qari lil Quran fal Quranu yal'anuh. Ramai orang baca Quran tapi Quran duk laknat dia hasling. Mana pertama Quran duk laknat orang baca Quran. Baca Quran dengan tak mengaji, tak betul tajwid. Berak. Wala bowling. Jadi tu. Ngelaknat tu gitu baca gitu. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka beres tu. Berak. Itu pun kena laknat. Ataupun dia baca Quran betul dah dengan tajwid, tapi tak reti makna, tak tahu gapo tu yang suruh, itu pun termasuk daripada kena laknat. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Ataupun dia boleh baca bandar, boleh faham Quran, tapi tak beramal. Tu yang kata semaya ni waktu tak semaya sahabuk. Puasa Ramadan tak puasa sahabuk. Tutup aurat, buka aurat. Gapo lagi? Jangan deraka ke mak pak, deraka ke mak pak. Gapo lagi? Suruh tabat tak tabat. Quran suruh ke? Jangan makan harta naik hati ya bedah apa bucik buruk-buruk. Macam tu. Ni orang panggil apa? Orang panggil tidak tatbiq, tidak laksana hukum hakal Al-Quran pun kena laknat. Tengok. Sebelum nak laksana kena baca dulu. Baca saja tak reti tak jadi juga. Tak kena perhati pula. Marilah anak-anak baca dan perhati firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Arti makna terjemah. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah perkataan. Ihe mana-mana mereka yang beriman, mereka itu ya ayyuhalladzina amanu. Mana-mana mereka yang beriman, mereka itu orang yang beriman ke Tuhan. Ittaqullaha, takutlah kamu akan Allah. Apa takut sini? Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Bukan takut bukan gitu. Takut mana junjung titah perintah Tuhan. Imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Itu mana takut kepada kamu akan Allah. Lepas tu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendak tilik oleh diri. Kena tilik, kena fikir. Tu. Dan hendak ini wajiblah tilik oleh diri. Wal tanzur nafsun, dan wajib fikir tilik oleh seseorang diri seorang itu. Akan apa? Akan barang. Tu barang apa? Qaddamat lighad. Barang yang mendahului ia barang bagi besok hari. Apa? Yakni bekal esok hari nak bawa gapo mu kena fikir. Tak? Mati tu orang bubuh kali dengan duit-duit gapo ke dalam lubang kubur. Mati orang bubuh duit je. Lepas tu bawa gapo? Bawa amal. Itu masuk wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dah wajib mu kena fikir tilik oleh diri masing-masing apa barang hak mu nak bawa bekal masuk negeri akhirat esok. Itu masuk gitulah. Tu wattaqullaha, hendak takutlah kamu akan Allah. Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ia Allah. Khabir ni mana tahu dengan begitu terperinci teliti. Gitu. Khabir. Tahu dengan begitu sekali terperinci teliti. Bima ta'malun. Dengan barang yang beramal kalian. Kamu. Habis itu. Anak-anak yang dihormati, dengan ayat ini gitu, bukan dengan itu tu. Anak-anak yang dihormati, dengan ayat ini, dengan ayat tadi yang kita baca tadi, Allah memanggil kita orang-orang beriman
Pertama iman tu kena sahih, kena sah akidah. Tu. Lepas beriman dan Allah perintahkan kita suruh takut akan dia, akan Allah. Yang ni akan azabnya, azab Allah. Tu. Dan Allah menyuruh kita kepada amalan-amalan yang mendahulu kita untuk besok hari. Iaitu apa hari besok tu? Besok hari tu iaitu hari akhirat. Tu. Berapakah banyaknya amalan-amalan untuk hari kiamat akhir esok. Dan Allah pernamakan akhirat itu besok hari. Ghadan. Qaddamat li ghad. Besok-besok. Mana dekat lah. Kiamat tu tak jauh. Esok dah. Seolah lagi tu. Tak jauh pun kita je berasa jauhnya. Kalau turun pani, lekat makan gapo mati, ada kiamat dah hari ni, tidak nanti esok dah hari ni terus. Tu tengok. Dan Allah pernamakan akhirat itu besok hari. Kerana apa? Allah Ta'ala kata esok hari. Dia kata wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Rasa macam jauh lagi kiamat. Dah, lirat tu apa kiamat? Untuk esok. Apa tu panggil hari kiamat tu esok hari? Esok. Kerana hampir akhirat, hari kiamat tu hampir dekat. Dan Allah mengulangkan pula menyuruh takut akan Allah. Dan Allah menyatakan ianya ia Allah yang sangat tahu, yang maha mengetahui dengan begitu teliti. Begitu. Zahir batin amalan-amalan kamu, amalan-amalan kita. Tu al-alimu bil bawatini kazawahiri. Gitu. Allah Taala ni al-khabiru ai al-alimu gitu. Al-alimu bil bawatinil makhluqi atau bil bawatinil khalqi kazawahirihim. Boleh begitu boleh al-khabir itu apa makna? Al-alimu, Tuhan yang maha mengetahui, bil bawatini dengan batin-batin makhluk ni, kazawahiri, seperti zahir. Sebiji Tuhan tahu zahir. Tuhan tahu benda batin seperti zahir, nyata-nyata seperti zahir gitu. Tak payah susuk ke Tuhan. Susuk ke makhluk boleh lah, makhluk tak tahu. Tapi kalau susuk Tuhan bohong lah. Tuhan tahu benda batin kita seperti zahir kita nyata. Gitu. Maka dengan ayat ini pun memada dah ni mana cukup dah. Padai dah. Memada dah, cukup dah untuk kita berperangai dan berkelakuan di atas dunia yang sekejap ini. Maka jangan sekali-kali tinggal perangai ini. Perangai apa? Taqwallah, imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Itu. Maka sesalah kamu, amat sesal kamu, amat sesal kamu. Maka sesalah kamu, amat sesal kalau kamu tinggalkan taqwallah. Perangai ini itu taqwallah. Dan tidak mengapa kalau pandai selik. Pandai selik itu makna pandai selik. Kalau pandai selik di antara sembahyang yang 5 waktu itu dengan sambil harta dunia yang menjadi sebab bagi akhirat. Tak apa, dia kata tak mengapa kalau pandai selik semaya 5 waktu jaga, tak tinggal, cari dunia pun cari, tak apa dia kata. Dan tidak mengapa kalau pandai seli ni mana pandai selik di antara sembahyang yang 5 waktu itu dengan sambil harta. Sambil itu nak cari, dengan sambil mencari harta dunia. Harta dunia tu sifat dia lagu mana? Sifat bagi harta dunia yang menjadi sebab bagi akhirat. Atau tak apa? Khija kau gapa bedewe yang ada tinggal khija. Khija untuk apa? Harta dunia untuk nak cari tu. Khija dapat gaji, dapat duit tu untuk akhirat. Atau tak apa tu? Cari banyak tak apa bedeng, dia jadi jutawan tak apa. Untuk akhirat. Banyak dunia kita bagi sumbangnya sedekah, banyak akhirat untuk akhirat. Orang wakaf 30 ringgit sekaki.
Tak payah lawan dengan duit sejuta tu. Ha tu. Pahala nak duit sejuta lagu mana kalau tak ada duit? Tak boleh. Kalau cari dunia tu, dunia mana? Harta dunia ke mana? Yang menjadi sebab bagi akhirat. Tu apa ya tu? Tapi kena pandai selik lah, kena pandai selik dengan hak wajib tu jangan duk tinggal. Itu maknanya. Tak mengapa gitu tak apa. Dan bagi menahankan diri, harta tu dia cari tu untuk apa? Bagi menahankan diri daripada mengambil guna dengan harta yang haram. Kalau tak ada duit berapa nak makannya, curi yang merapok lah weh. Lepas tu hak tu haram. Maka sebab tu kena hijau, jangan duk tinggal hijau. Hijau cari dunia untuk akhirat tak apa. Hijau cari dunia untuk menegahkan diri kita, jangan buat hijau benda haram tu tak apa. Asalkan hak wajib kita jangan lalai. Bahkan beberapa banyak orang-orang kita, yang ni siapa kita ni? Ulama lah. Ulama-ulama kita yang berjurus. Yang jurus ni mana soleh, hak baik. Ulama-ulama yang soleh, yang baik. Dan yang elok perjalanan dengan hukum agama Allah Ta'ala. Mereka sempat sambil hal-hal dunia sehingga mendapat kelebihan dua negeri. Masya Allah. Nah, ada juga ulama-ulama kita hak kaya-kaya. Nah, ni. 7 tahun. Nah, orang berjuruh, orang soleh, tidak ulama apa, orang juruh, orang soleh. Buka perniagaan tapi dia bagus, zakat bayar, kadang-kadang tak ada nak berzakat dia. Kenapa? Duit sedekah sama, infak wakaf sama. Tu. Tak apa hak lagu tu, tak apa. Habis itu, anak-anak mesti kena tahu bahawa mereka yang di atas dunia ni terbahagi kepada 4 bahagi. Kita kena tahu bahawasanya manusia di atas dunia ni ada 4 golongan, 4 bahagian. Pertamanya, mereka yang dapat kelebihan dunia 2 negeri. Iaitu orang yang dapat kelebihan 2 negeri ni siapa? Orang mukmin yang berjuruh, yang soleh. Yang kaya mereka itu orang mukmin, kaya-kaya takluk pada kata kaya, dengan harta-harta yang halal. Kalau harta haram itu tak termasuk. Orang mukmin kaya tapi kaya pun harta haram. Itu tak dapat dunia, tak dapat kelebihan dunia akhirat tu. Hak ni dapat kelebihan dunia akhirat, dia mukmin, lagi pula kaya harta dunia dia dengan harta yang halal. Keduanya, mereka yang kena azab dan susah 2 negeri. Nah, dua-dua negeri dia kena. Dunia pun kena azab, akhirat pun kena azab. Siapa? Iaitu orang kafir yang pakir dan susah. Dah lah kafir dah dunia. Nah, akhirat kena azab sebab kafir di dunia. Lepas tu hidup mula di dunia susah pula dah, miskin pula, pakir pula dah. Nah, azab dah hidup miskin, pakir, azab. Maka orang ini pun sekiranya kalau dibandingkan dengan azab akhirat bagi dia, bagi kafir tadi, maka dikatakan dunia dia, dunia kafir itu syurganya. Kalau nak banding dengan azab akhirat, dunia bagi orang kafir, hak fakir miskin tadi tu syurga dah. Tapi hakikatnya azab dua-dua dah dia tu. Berapa? Dunia fakir miskin, akhirat masuk ngakau sebab kafir. Tengok. Ketiganya pula mereka yang mendapat keluasan dan kelebihan dunia jua sahaja. Tu mewah, kaya dunia sahajalah, dunia jelah. Dan akhiratnya sehabis-habis azab. Akhirat esok mampu kerah kena azab akhirat kelak. Iaitu orang kafir yang kaya-kaya dan megah-megah di atas dunia ni. Tu tak ada orang lain dah. Orang kafir hak megah kaya di dunia. Dunia kaya, dapat kelebihan lah dia. Pakai kereta sedap ke gapo dia ni. Akhirat esok ke kafir dia kena azab api neraka. Dan keempatnya mereka yang susah payah atas dunia sekejap jua. Tu hidup di dunia ni susah dan akhiratnya sehabis-habis senang dah. Akhirat senang habis-habis. Senang sungguh-sungguh. Iaitu siapa orang lagu ni? Orang mukmin yang berjurus dan pakai ia orang mukmin hak berjurus yang soleh tadi tu di atas dunia ini dan mendapat ia orang mukmin yang soleh yang berjurus tu akan beberapa kesusahannya dalam masa sekejap di dunia ini. Di dunia ini habis itu. Ni titik situ. Dah.
Jadi walaupun dia susah di dunia ni sekejap aja, akhirat esok sebab dia orang mukmin yang soleh, akhirat esok Tuhan balas dengan syurga sehabis-habis mewah, sehabis-habis senang. Kalau gitu semoleknya anak-anak tahu gatik. Semoleknya anak-anak tu tahu juga. Itu mana? Semoleknya sayugianya lah, kalau bahasa lama, sayugianya, sepatutnya lah. Anak-anak tahu gatik, tahu juga. Bahawa ulama-ulama kita berselisih pada mengatakan yang manakah nombor satu, mana afdal. Nombor satu ini mana afdal daripada orang-orang kita di dalam bahagian yang pertama dan yang keempat ini, nisbah dengan kelebihan akhirat. Mana afdal? Mukmin soleh yang kaya dunia dan senang akhirat, atau mukmin soleh yang susah fakir dunia senang akhirat? Mana afdal? Ulama kita berselisih pendapat. Tu. Anak-anak yang terhormat sekalian, adalah pihak bapak ni Tok D lah, dan ulama-ulama itu bapak, tutuk guru. Tutuk guru bapak ni melarangkan anak-anak. Dia larang anak-anak dia, jangan dengan putus, dengan tak ada toleransi dah. Jangan buat gitu, jangan. Itu. Melarang anak-anak dengan putus dan kuat larang. Takut anak-anak mengambil bahagian yang kedua dan yang ketiga. Ulama memang putus larang, jangan jadi hak kedua dengan ketiga. Mana? Kafir susah, fakir miskin. Mana? Susah dunia, azab akhirat. Kafir mewah di dunia. Mana? Senang dunia, azab akhirat. Ni dua dengan tiga ni tak boleh rasa. Putus dah, jangan. Dan adalah mana-mana orang yang mengambil dua bahagian ini, ialah tersebab daripada buta mata-mata hati yang sangat ditakutnya. Na'udzubillahi min zalik. Minta berlindunglah kita dengan Allah daripada demikian itu. Jangan duk jadi golongan yang kedua dan ketiga. Kalau nak jadi pun golongan pertama dengan golongan yang keempat. Mana? Mukmin yang kaya raya, mukmin soleh yang kaya raya dengan harta yang halal, dan dapat kesenangan di hari akhirat. Atau mukmin yang fakir miskin, yang soleh, yang fakir miskin di dunia tapi dapat kesenangan di hari akhirat. Mari anak-anak perhati ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran tadi tu takluk pada kata ajaran. Ajaran Rasulullah tu kepada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dengan sabda Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Betul itu. Arti sabda Nabi, hendak adalah engkau, hendak bersifatlah oleh kamu. Itu maknanya, hendak adalah engkau ni, hendak bersifatlah oleh kamu di dalam dunia ini seolah-olah engkau orang dagang. Orang dagang ni orang asing. Ni bukan tempat kita nak duduk selama-lama. Ini tempat kita sementara. Itu mana dagang. Macam kita lah pergi ngaji mana-mana, negeri mana, negara mana sekalipun. Hati kita tetap nak klik pak kita, itu orang panggil asal dagang, asing. Atau yang lalu jalan, atau abiru sabilin. Apa? Atau orang yang lalu jalan. Orang yang musafir, faham tak? Orang musafir pergi singgah RNR. Ada awak pergi singgah RNR, awak rasa macam rumah awak situ? Ada belakang bila air, pak mandi, pak berak, pak kecing, pak makan, awak rasa macam rumah awak tak situ? Kamu duduk rumah saya dah ni, RNR ni. Duduk tak mampu situ, boleh? Kenapa awak sedar tak? Ini bukan rumah awak. Sedar tak? Sedar. RNR. Jadi dunia ni seolah-olah RNR Jangan duk ingat syurga jangan. RNR. Singgah rawak, rehat rawak ni. Rehat lepas tu rawak, rehat lepas rawak. Gitu ya. Atau yang lalu jalan, iaitu jangan apa tu? Cenderung. Jangan cenderung. Cenderung tu makna jangan bersifat engkau. Ada. Bukan bersifat lah. Jangan cenderung makna jangan kamu cenderung. Sayang, cinta, cenderung tu mail. Hati tu orang panggil muyul. Tu makna cenderung. Jangan cenderung engkau kepadanya, kepada dunia. Jangan. Sampai sangka kata dunia inilah kampung, tempat yang sudah sebab habis. Dunia ni lah tempat akhir kita, ni lah tempat abadi kita. Jangan.
sebagaimana telah berperangai semacam ini oleh kebanyakan yang bodoh-bodoh daripada kita sekarang ni. Hak bodoh-bodoh duk anggap kata dunia ni lah tempat azali, tempat abadi dia ni. Tempat nak hidup selama-lamanya. Jangan. Tu orang panggil orang bodoh-bodoh tu. Dia nak kelik raya sehingga RNA, ingat ke RNA rumah dia. Duduk situ, siapa habis syawal duduk situ. Tidak bodoh dia panggil. Bodoh. Samalah kita dunia ni. Nah, kalau anggap kata dunia ni tempat rumah tanah air kita, tempat tinggal abadi kita, maka bodohlah kita, dah. Habis itu. Kemudian jagaan yang ketiga, bolehlah kita nak minta berhenti daripada jadi manusia kerana malas, susah payah serba-serbi. Kalau berasa malah ngaji, malah ngapa, malah ibadat, malah semaya be, malah masuk, malah buat kerja tu kerja ni, bolehlah nak minta dengan Tuhan berhenti jadi nasihat, jadi natai pula itu. Wallahu a'lam kata ni. Jagaan yang ketiga, sedap bahasa ya tu dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi wa 'alimtu minhu ma lam na'lam nas'alul jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaul wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadan nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa?